A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Encik Azman, Encik Arman, tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaannya kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk sama-sama kita menambahkan amal ibadah kita, menambahkan bekalan kita untuk menuju ke darul akhirah. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang ada ni tuan-tuan bersempena dengan bulan membaca, saya ditaklifkan dan diberikan amanah oleh pihak penganjur untuk sama-sama membahaskan berkaitan dengan satu tajuk, iaitu bersabar dalam menuntut ilmu. Dan tajuk ini tuan-tuan sebenarnya ramai di kalangan para ulama yang telah menulis kitab, antaranya Sabr fi Talabil Ilmi ataupun Safahat min Sabratul Ulama fi Talabil Ilmi, di antara sifat-sifat sabar para ulama dalam menuntut ilmu dan sebagainya. Dan kalau kita lihat peranan ilmu ni tuan-tuan adalah satu benda yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada diri kita, yang mana kita tak boleh nak sangkal ianya adalah merupakan salah satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tanpa ilmu tuan-tuan, saya yakin dan kita percaya bahawa takkan ada satu manusia pun yang hidup di atas dunia ni. Kerana setiap amal ibadah kita dan setiap kehidupan kita perlukan kepada ilmu. Bukan hanya sekadar kita katakan ilmu dalam segi bidang agama, tapi ilmu ini adalah benda yang sangat luas. Dan ilmu juga termasuk dalam bidang-bidang kehidupan kita. Contohlah, kita nak petik api tuan-tuan, perlu adakan ilmu. Kalau tanpa kita ada ilmu tuan-tuan, kita pun tak tahu nak petikkan api. Contohlah anak-anak kita yang kecil tuan-tuan, ni bulan Ramadan dah masuk 10 malam terakhir, beramai anak-anak kita tuan-tuan yang main bunga api. Dia tak reti nak petik, tak reti nak petik lighter. Dia kata, ni macam mana nak petik lighter, macam mana nak nyalakan api. Sebab apa? Sebab dia tak ada pengetahuan berkaitan dengan bagaimana cara untuk petik api tersebut. Maka sebab itu kita katakan, kalau tanpa ilmu yang ada pada diri kita tuan-tuan, hidup kita tak jadi. Dan bahkan barangkali kita boleh hidup dalam keadaan beberapa hari saja. Sebab itu kalau kita lihat dari segi hospital dan sebagainya, anak-anak yang lahir, dia ada kaedah-kaedah yang tersendiri, bagi nak mengelakkan anak tersebut jadi sejuk yang melampau dari segi pernafasan dia dan sebagainya. Maka semua ini tuan yang melibatkan kepada ilmu pengetahuan. Dari segi kita membahaskan tentang ilmu ni tuan-tuan, peranan ilmu dalam kehidupan kita ialah untuk membuang kejahilan yang ada pada diri kita. Asal kita ni ialah jahil. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu pengetahuan, dan kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Kita tahu mana yang boleh, mana yang tak boleh. Kita tahu mana yang baik, mana yang tak baik. Maka itu adalah peranan ilmu. Dan ilmu ni juga kalau kita lihat, Allah Azza wa Jalla letakkan dan campakkan kepada kita untuk mengangkat darjat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat darjat orang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat darjat orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu kalau kita lihat izzah, kemuliaan ni tuan-tuan, kita nak cari di mana? Izzah dan kemuliaan ini ada pada ilmu. Allah kata tuan-tuan dalam Quran, hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Adakah sama perbandingan antara orang yang mengetahui, yang berilmu, dengan orang yang tak berilmu? Maka Allah kata tak sama. Orang yang mengetahui, orang yang berilmu ni, dia ada darjat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang jahil, orang yang tak nak belajar, orang yang tak tahu tentang ilmu pengetahuan dan sebagainya, mereka itu tidak sama levelnya seperti mana para ulama. Maka sebab itu kalau kita lihat dalam satu hadis, Nabi SAW ajar kepada kita, dan doa ini tuan-tuan adalah doa yang perlu untuk kita baca tiap-tiap pagi sepatutnya. Tapi sebab kita tak tahu, mungkin hari ini kita sebarkan. Di antara doa yang Nabi SAW baca tiap-tiap pagi tuan-tuan, Nabi doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. 3 permintaan Nabi SAW tiap-tiap pagi tuan-tuan. Nabi doa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon pada Engkau ya Allah untuk Kau berikan kepada aku ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, dan rezeki yang halal, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu 3 permintaan ini tuan-tuan adalah permintaan yang berkaitan dengan kehidupan kita. Ilmu, kemudian rezeki, dan amalan. Daripada ilmu yang kita ada ni adalah ilmu yang bermanfaat. Makna ilmu yang bermanfaat ni kita belajar, kita boleh bagi kepada orang lain. Khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik kamu adalah orang yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Apa tujuan tuan-tuan? Apa kehidupan kita di dunia ni tuan-tuan? Kehidupan kita kalau andai kata kita belajar, tapi kita tak mampu nak beri manfaat kepada orang lain, tak ada fungsi. Kita ni tuan-tuan hidup kerja menyusahkan orang, orang akan marah kepada kita. Tapi kalau kita ada ilmu tuan-tuan, kita berikan manfaat kepada orang lain, itu adalah jariah kita. Itu adalah pahala yang mengalir kepada kita ketika mana kita telah meninggal dunia. Maka sebab itu kalau kita lihat dalam banyak-banyak hadis yang menceritakan tentang kelebihan ibadat ataupun kelebihan dalam ilmu pengetahuan, di antaranya kalau kita lihat dalam satu hadis riwayat dari Ibnu Majah rahimahullah taala, Nabi SAW mengatakan, talabul ilmu fa talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan satu kefarduan kepada setiap orang Muslim. Makna tuan-tuan, kalau kita nyatakan dalam hadis ni tuan-tuan, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, menuntut ilmu adalah satu kefarduan kepada setiap Muslim. Bila kita katakan menuntut ilmu satu kefarduan, maksud dia adalah apa tuan? Ia adalah fardu ain. Dia bukan fardu kifayah. Fardu kifayah cukup seorang buat, dah selesai tugas kita. Tapi bila kita katakan dia merupakan satu fardu ain, makna tuan-tuan, setiap daripada kita yang bergelar sebagai orang yang Islam, orang yang beriman pada Allah Ta'ala, wajib kepada kita untuk menuntut ilmu. Maka sebab itu dalam hal ni tuan-tuan, Nabi SAW mengatakan, daripada Abu Hurairah dikatakan, ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Sesungguhnya dunia ini terlanat, sia-sia, dan semua perkara itu sia-sia, melainkan illa zikrullah, melainkan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma walahu, yang menjadi ta'amul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa alimun, ataupun seorang yang alim, atau muta'allimun, ataupun orang yang menuntut ilmu. Maka sebab itu kalau kita lihat ada satu syair Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau kita lihat dalam satu syair, Imam Syafi'i mengatakan, isbir ala mar jafa minat ta'allumi. Bersabarlah kamu. Kita masuk sikit. Imam Syafi'i mengatakan bahawa isbir ala mar jafa minal mu'allim. Sabarlah sedikit dalam kamu menuntut ilmu bersama dengan guru.
Dan dikatakan fa inna rusubul ilma fi nafaratihi, sesungguhnya kegagalan dalam menuntut ilmu itu kerana kamu lari daripada ilmu tersebut. Lalu Imam katakan wa man lam yazuk murad ta'allumi sa'atan, barang siapa yang tidak pernah merasai murad ta'allumi sa'atan, kepahitan dalam menuntut ilmu walaupun seketika. Dan Imam Syafi'i mengatakan tazarra'u zul li jahla hayatih, maka dia akan merasa kehinaan selama kehidupannya. Dan dia katakan wa man fata ta'limu waktu syababihi, siapa yang habis kehilangan waktu belajar daripada waktu muda, fakabbir alaihi arba'an liwafati, maka Imam Syafi'i mengatakan maka angkatlah 4 kali takbir kepada orang tadi kerana sesungguhnya dia telah mati. Syair ini tuan-tuan, Imam Syafi'i rahimahullah bagi satu garis panduan, dan syair ini dimasukkan dalam dewan Imam Syafi'i. Maksud dewan Imam Syafi'i ini, Imam Syafi'i ini tuan-tuan, dia bukan hanya sekadar orang ahli fiqh, tu kita kena faham. Imam Syafi'i rahimahullah tuan-tuan adalah orang yang sangat besar dia punya kewibawaan. Imam Syafi'i adalah orang yang paling pakar mana? Imam Syafi'i adalah orang yang paling pakar dalam menunggang kuda. Imam Syafi'i adalah orang yang paling pakar dalam bidang bahasa. Dan Imam Syafi'i adalah orang yang paling pakar dalam bidang fiqh. Dan Imam Syafi'i merupakan di antara muhaddis. Sebab itu ada musnad Imam Syafi'i, sanad-sanad daripada Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i dilantunkan syair ini. Dia katakan, bersabarlah kamu dalam keadaan kamu nak menuntut ilmu daripada guru kamu, dan sesungguhnya orang yang gagal ketika mana mereka melarikan diri mereka daripada menuntut ilmu. Dan barang siapa yang tidak pernah merasakan kerugian ataupun tidak pernah merasakan sakit dalam menuntut ilmu, dan terhapuslah usia muda dia, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, maka angkatlah takbir sebanyak 4 kali kepada orang tersebut kerana sesungguhnya dia telah mati. Syair ini tuan-tuan, bila kita lihat maksud yang nak dikatakan oleh Imam Syafi'i, Imam Syafi'i nak katakan orang yang tak ada ilmu ni tuan-tuan diibarat seperti orang mati. Kenapa orang mati tuan-tuan? Orang mati ni dia tak ada fungsi, dia tak boleh beri manfaat kepada kita, dan dia pun tak boleh memberi mudarat kepada kita. Orang kita takut tuan-tuan, oh ni orang mati tadi, nampak ada jenazah pun tuan-tuan takut. Sebab tak ada jenazah pun tak ada apa-apa tuan-tuan, kan? Ada seorang jemaah saya tuan-tuan, Ustaz tidur kat masjid Ustaz, tidur kat masjid Ustaz, depan tu ada jenazah Ustaz. Dia takut kat jenazah tuan-tuan, dia bukan takut kat orang lain, dia takut jenazah. Nak parking sebelah jenazah tuan-tuan, kan? Tengok jenazah, alamak tak jadi, ribut balik tuan-tuan, parking tempat lain, takut punya dekat jenazah. Tapi nak katakan Imam Syafi'i kata apa? Orang yang mati ni dia tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Orang cakap, kalau dia kena langkah kucing kan bangkit balik, cekik orang yang ada dekat sekitar, orang tengah baca Yasin dan sebagainya. Kita kata itu semua khurafat betul. Maka Imam Syafi'i katakan fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Orang yang tak ada ilmu, orang yang tak pernah merasakan susahnya dalam menuntut ilmu ketika mana usia dia masih muda dahulu, maka sesungguhnya dia adalah orang yang dah mati. Dia confirm tak akan beri manfaat kepada orang lain. Seperti mana saya katakan tadi, khairukum anfa'uhum linnas, sebaik kamu adalah orang yang mampu memberi manfaat kepada orang lain. Dan begitu juga kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menaikkan darjat orang yang menuntut ilmu. Seperti mana dalam syair Imam Syafi'i dia mengatakan, kam yarfa'il ilma ashkhasan ila ratibin, berapa ramai orang yang dinaikkan darjat oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan ilmu pengetahuan mereka. Wa yakhfidul jahala ashkhasan bila adabin, dan orang tersebut rendah martabat dia kerana apa? Tidak ada adab kepada mereka. Dan Imam Syafi'i mengatakan, laisal yatimu yatimul mal wal ab, bukanlah orang yatim itu adalah yatim disebabkan tak ada mak, tak ada ayah. Dan lalu mengatakan, innal yatima yatimun ilmu wal adab, tetapi orang yang yatim ini adalah orang yang tidak ada ilmu dan tak ada adab. Maka itu adalah orang yang paling yatim tuan-tuan. Kita tengok orang yatim, yatim piatu kesian, tak ada mak, tak ada ayah.
Tapi dari segi ilmu tak ada elak tuan-tuan, dari segi adab langsung habis. Maka sebab itu syair Imam Syafi'i tuan-tuan menunjukkan kepada kita satu kelebihan orang yang berilmu pengetahuan. Dan Imam Syafi'i di antara orang yang kita boleh rujuk tuan-tuan. Kita lihat bagaimana pengorbanan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i daripada Palestin, kehidupan dia tuan-tuan, dia duduk di Palestin, hidup di Gaza, datang di Madinah Al-Munawwarah, bertemu dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Apa yang berlaku sebelum Imam Syafi'i datang bertemu dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala? Imam Syafi'i wafat pada tahun 1, dia meninggal pada tahun, dia hidup pada 105, 150. Maka Imam Syafi'i rahimahullah sempat bertemu dengan Imam Malik. Sebelum dia bertemu dengan Imam Malik, apa dilakukan oleh Imam Syafi'i? Imam Syafi'i telah mengkhatamkan Al-Quran Al-Karim, dan dia telah mengkhatamkan kitab Muwatta Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kitab Muwatta Imam Malik tuan-tuan, ratusan hadis dan kitab tersebut. Dan sebelum terbitnya Sahih Al-Bukhari, sebelum terbitnya Sahih Al-Muslim rahimahullah ta'ala, kitab yang paling asah, kitab Sunnatul Asah min ba'dil Quran Al-Karim, kitab yang paling sahih sekali selepas Al-Quran Al-Karim ialah kitab Muwatta. Nak katakan Imam Syafi'i dia hafal dahulu kitab Muwatta dalam beberapa minggu, kemudian baru dia bertemu dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Perjalanan tersebut tuan-tuan, kita lihat perjalanan yang memakan masa yang sangat-sangat panjang. Dan kalau kita lihat tuan-tuan, dalam kisah berkaitan dengan para ulama dalam keadaan mereka ini menuntut ilmu, kalau kita lihat seperti mana Rabi'ah bin Abdurrahman Ar-Ra'i, Rabi'ah bin Abdurrahman Ar-Ra'i, Rabi'ah bin Abdurrahman Ar-Ra'i ini merupakan guru kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kalau guru kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala tuan-tuan, Imam Malik pun dah hebat, bagaimana dengan guru Imam Malik? Rabi'ah bin Abdurrahman Ar-Ra'i, kisah ni tuan-tuan, Rabi'ah ni bukan orang kaya. Kita hari ni tuan-tuan, adik-adik, yang difahamkan ada pelajar kita, alhamdulillah, kita hari ni belanja kita ada. Bahkan bukan sekadar belanja, kita tengok kita punya kawan-kawan tuan-tuan, kawan student tuan-tuan pakai Mini Cooper, countryman tuan-tuan. Hebat tak hebat tuan-tuan? Ulama terdahulu sekarang nak kata countryman tu memang tak ada tuan-tuan. Rabi'ah bin Abdurrahman Ar-Ra'i, ataupun digelar sebagai Rabi'ah Ar-Ra'i, terpaksa naik ke atas atap rumah tuan-tuan, tanggalkan genting rumah dia, jual genting rumah dia, semata-mata nak dapatkan bekalan untuk dia belajar ni tuan-tuan. Sampai tahap macam tu. Kalau kita lihat bagaimana di antara ulama yang lain tuan-tuan, kalau seperti Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang lahir pada tahun 631 dan wafat pada tahun 676 Hijrah, yang lahir di Nawa di Damsyik, dan dia merupakan di antara ulama al-hadis. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tuan-tuan, kisah hidup dia kalau kita lihat, kisah yang sangat menyayat hati, kisah yang menyayat hati. Macam mana kita katakan dia menyayat hati tuan-tuan? Perjalanan hidup Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia ni 2 tahun tuan-tuan tak tidur lagi. Selama 6 tahun dia menuntut ilmu, dan dia belajar dengan tokoh-tokoh yang berada di Damsyik tuan-tuan. Satu hari dia belajar 12 subjek. Bayangkan kalau kita lah tuan-tuan 12 subjek, automatik tuan-tuan memang dah hantar komplain dekat TNCA tuan-tuan. Macam mana kita 12 subjek tuan-tuan? Kita hari ni mungkin barangkali 6 paper, kan? Tu pun 6 paper tu dah mengeluh tuan, nak carut kepala. Tapi Imam repeat Imam dalam 12 subjek satu hari. Dan dia keluar daripada pagi tuan-tuan, sebelum subuh dia keluar ke sekitar Damsyik, dan dia balik ke rumah selepas Isyak. Dan selepas Isyak ni tuan-tuan, Imam Nawawi bukan terus tidur, dia sampai ke rumah, dia belajar lagi, ataupun istilah dia muqabalah. Maksud muqabalah ni, nota yang dicatat tersebut dia nak tengok telik ataupun tidak, sama ataupun tidak dengan yang dibahaskan oleh para ulama mereka. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia makan satu hari sekali ya. Dahsyat tuan-tuan, satu kali sehari. Kita 10 kali sehari, kan? 10 kali sehari. Dalam kuliah pun kita makan ni tuan, kan? Tak cukup lagi, keluar makan lagi, tak cukup. Dan jam bangun
kunyah singgah. Tak kata punya dahsyat gitu. Tapi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, satu kali sehari dia makan. Sampai ke rumah dia murojaah dan dia muqabalah ilmu tersebut, dan dia tidur hanya lebih kurang dalam 2 jam ataupun 3 jam semata-mata. Dan ketika mana dia tidur, tuan-tuan, dia akan tidur di atas meja sampai terlampuk. Lalu ketika dia bangkit, dia katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku dah tidur lama ni 3 jam, tuan-tuan. Imam Nawawi katakan dah lama, tuan-tuan. Kita 3 jam kalau bangkit, tuan-tuan, orang kejut memang makan penampar kan, memang itu pun yang cak pasal. Memang sahur pada, tuan-tuan. Imam Nawawi dia tidur 2 jam 3 jam bagi dia hadap lama. Lalu dia bangkit, tuan-tuan, dan dia murojaah semula, dia kimulan, dia buat witir, kemudian dia sambung balik dia punya kajian sampai tahap macam tu, tuan-tuan. Dan tapi nak katakan Imam Nawawi rahimahullah, hidup dia betul-betul ilmu. Nak katakan betul-betul ilmu dan sabar dalam menuntut ilmu ni Imam Nawawi rahimahullah, semua pun hidup dia bawah daripada 45 tahun. 631 sampai 676, lebih kurang dalam 44 tahun atau 43 tahun kehidupannya. Tapi ilmu dan kitab yang dibahaskan, tuan-tuan, yang ditulis, tuan-tuan, ratusan kitab. Dan bahkan walaupun dah lebih kurang 500 tahun ataupun lebih kurang dalam 1000 tahun dah, tuan-tuan, Imam Nawawi meninggalkan kita, tapi kitab dia Riyadhus Shalihin kita baca sekarang, kita bahas sampai sekarang di masjid-masjid sekitar Melaka. Kita cari lah, tuan-tuan, beberapa ramai di kalangan para ulama, beberapa ramai di kalangan para ustaz yang mensyarahkan kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Al-Bukhari Imam Nawawi rahimahullah, kitab Majmu' Muhadzab Imam Nawawi disyarah kepada Imam Syirazi rahimahullah ta'ala, kitab syarah kepada Sahih Muslim rahimahullah ta'ala. Hidup 45 tahun, tuan-tuan, bawah daripada 45 tahun, tetapi dia mampu untuk mengarangkan kitab yang sedemikian, yang pahala dia sampai sekarang mengalir kepada Imam Nawawi rahimahullah berkat kesabarannya dalam menuntut ilmu, tuan-tuan. Maka sebab itu dalam hal tersebut, seperti mana dikatakan oleh sebagian ulama, dia katakan man kanat bidayatuhu muhriqatan wa kanat nihayatuhu musyriqatan. Dikatakan bahawa barang siapa yang permulaan dia membakar, maka sesungguhnya pengakhiran dia ialah terang benderang bersinar. Ini ada munasabah kepada sabar kita dalam menuntut ilmu. Dan sebab itu dalam hadis Nabi kata bahawa la yanalul ilma bi ruhatil jism, tidak akan kamu mendapatkan ilmu tersebut dengan bi ruhatil jismi, dengan kelihatan tubuh badan kamu. Hari ini, tuan-tuan, kita lihat, kita nak menuntut ilmu, alhamdulillah, segala benda kita boleh dapat, tuan-tuan. Hanya tekan saja kita boleh menuntut ilmu. Tak dapat pergi masjid, tuan-tuan, ada kalangan muslimat-muslimat yang tak dapat pergi masjid, ada kita buat live, kuliah live dan sebagainya. Alhamdulillah ini buat live. Barangkali ada PTJ-PTJ yang lain yang tak dapat datang, tuan-tuan. Dia hanya boleh sekadar duduk depan TV, duduk depan PC, duduk depan telefon, dengar kuliah boleh. Tapi ulama terdahulu, tuan-tuan, kalau kita lihat seperti mana dinyatakan oleh Imam Abi Hatim Ar-Razi. Imam Abi Hatim Ar-Razi yang wafat pada tahun 277, yang hidup lebih kurang dalam 87 tahun, kehidupan Imam Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Dia, tuan-tuan, kisah Imam Abi Hatim Ar-Razi ni, tuan-tuan, dia jarak perjalanan, tuan-tuan, kita lihat Imam Abi Hatim Ar-Razi, dia merupakan ulama hadis, kibar ulama hadis. Dia kata, tuan-tuan, aku telah berjalan dengan menggunakan kaki aku sejauh 6,000 kilometer, 3,000 batu perjalanan, tuan-tuan. Dia kata kenapa? Kerana aku tak ada kenderaan, aku orang yang miskin, tapi aku sangat-sangat sukakan kepada ilmu. Sangat-sangat suka kepada ilmu, tuan-tuan. Lalu kerana itu, tuan-tuan, dia sanggup berjalan daripada kota Basrah sampai ke Madinah, patah ke Afghanistan, patah balik ke Tajikistan, tuan. Sampai tahap macam tu dia pergi perjalanan sampai 6,000 perjalanan, 6,000 kilometer perjalanan. Dan dia kata apa? 20 tahun, tuan-tuan, dia mencari ilmu pengetahuan dengan berjalan kaki, dan dia hidup di kota Basrah selama beberapa bulan, 6 bulan ataupun 7 bulan, tidak sampai ke setahun. Kenapa? Dia kata, hajat aku untuk duduk di kota Basrah untuk menuntut ilmu dengan ulama-ulama yang kibar. Maksud kibar ni ulama-ulama yang besar, tuan-tuan. Hajat aku untuk duduk setahun.
Tapi disebabkan, dia kata, disebabkan aku tidak punya kewangan yang cukup, maka aku terpaksa untuk balik awal dan aku balik kepada keluarga aku. Kisah Abu Hatim Ar-Razi ni tuan-tuan, kisah dia pada 214 Hijrah, pada tahun 214 Hijrah tuan-tuan, dia pergi ke kota Basrah dan dia menuntut ilmu dengan seorang syekh di masjid. Pagi tuan-tuan, dia keluar ke masjid tersebut dengan tidak makan, tidak makan, dan dia hanya sekadar minum air kosong, lalu dia balik ke rumah tuan-tuan, rumah sewa dia, dalam keadaan tak ada duit, tak makan. Lalu besok pagi dia pergi semula keluar, pergi menuntut ilmu. Dan dikatakan oleh sebagian ulama, Abu Hatim Ar-Razi ni sampai 4 hari, 5 hari tuan-tuan tak makan. Lalu ketika itu kawan dia tuan-tuan, dia kata, wahai Abu Hatim, dia kata, jom kita keluar, kita menuntut ilmu balik, kita menuntut ilmu dengan syekh lain. Lalu Abu Hatim Ar-Razi pada ketika itu dah tak mampu tuan-tuan, dia betul-betul lemah pada ketika itu. 4 hari tuan-tuan tak makan, hanya sekadar minum air kosong tuan-tuan. Kita buka puasa je tuan-tuan, macam singa lapar tuan-tuan. Segala aku atas bawah kiri kanan semua kita sabu tuan. Penuh je tuan-tuan. Sampai kita pun kalau andai kata orang datang tuan-tuan, orang pun miling begitu tuan. Tapi Abu Hatim Ar-Razi tuan-tuan 4 hari tak makan tuan-tuan, hanya sekadar minum air kosong. Kawan sebut, Hatim jom kita pergi menuntut ilmu. Dia kata, minta maaf, aku memang betul-betul tak darat. Kawan tanya, kau kenapa? Wallahi aku dah tak boleh suruh dah, aku punya kelemahan. Dan dia kata, aku ni memang tak ada duit, dah beberapa hari aku tak makan dan tak minum. Maka kawan dia kata, okey, aku ada 1 dinar, aku bagi pada kau 1 dinar. Separuh dinar kau bayar duit rumah sewa, separuh dinar kau buat untuk makan. 1 dinar tuan-tuan lebih kurang dalam 4.25 gram emas pada ketika ini. Maknanya tuan-tuan, duit dia ada. Tapi nak katakan tuan-tuan, Abu Hatim Ar-Razi walaupun sedemikian teruk dia tuan-tuan, dia tetap bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sanggup berjalan sampai 1000 km tuan-tuan untuk dapatkan ilmu hadis tuan-tuan. Kita hari ini tuan-tuan, sebab itu guru kami Syekh Muhammad Dr. Bikiran Hafizahullah Ta'ala, dia kata apa? Imam Al-Bukhari rahimahullah, pada ketika itu dia sanggup berjalan puluhan dan bahkan ratusan kilometer tuan-tuan untuk mendapatkan satu hadis yang sahih. Dan bahkan ada sebagian ulama tuan-tuan yang dia berjalan sampai ribuan hadis, ribuan kilometer semata-mata nak dapatkan satu hadis. Tiba-tiba sampai di tempat tersebut, dia tengok perawi tersebut tak sahih ataupun perawi tersebut tak siqah, dia sanggup patah balik tuan-tuan, balik ke rumah dia, dicari ulama yang lain. Di antaranya kalau kita lihat dalam satu kisah, dia katakan ada seorang perawi hadis, dia cari perawi hadis yang lain. Tengok-tengok tuan-tuan perawi hadis tersebut yang dikatakan dia ada punya sanad ulia, sanad tinggi, maknanya sanad dia dengan Nabi dekat. Maka dia tengok tuan-tuan, rupa-rupa dipanggil kedai. Dia panggil kedai dengan dia punya penutup kepala ni, mari sini, dia kata. Lalu dia tengok dalam penutup kepala tu tak ada apa-apa. Dia kata, kau ni menipu, dia kata. Dia kata apa? Aku menipu kat kedai, aku bukan menipu manusia. Lalu dia kata apa? Kalau dengan kedai pun kau boleh menipu, apatah lagi dengan manusia. Maka dia tinggalkan hadis tersebut tuan-tuan. Semua pun hadis tu dia nak, tapi bila dia tengok orang yang tak siqah tuan-tuan, maksud tak boleh dipercayai, maknanya dia tinggalkan terus, dia picit perawi yang lain. Sanggup tuan-tuan berjalan beribu-ribu hadis, beribu kilometer tuan-tuan. Dan kemudian tuan-tuan, kalau kita lihat seperti mana dinyatakan oleh sebagian ulama tuan-tuan, kalau kita lihat di antara yang lain, Hatim At-Ta'i, Hatim At-Ta'i ataupun Ibn Hazm Ad-Dimashqi merupakan seorang ulama tuan-tuan. Nak katakan dia ni, sampaikan dia sanggup, bapa dia jual rumah dia, jual dia punya aset sebab-sebab nak beri kepada anak dia untuk menuntut ilmu. Lalu ketika itu dia pergi bertemu dengan Imam Malik di Madinah. Daripada Damsyik tuan-tuan, dia berjalan pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Madinah, dia jumpa dengan Imam Malik, dan ketika itu dia bertanya dengan Imam Malik pertanyaan. Lalu Imam Malik kata apa? Wahai anak muridku, dia kata, kau bawa pemuda tu datang sini. Ketika itu tuan-tuan, budak dia masih kecil lagi, tak tahu apa-apa. Lalu ketika itu dibawa budak ke sahabat Dimashqi ni tuan-tuan, dibawa ke Dimashqi ni, datang bertemu Imam Malik, dan Imam Malik urutan sebanyak 15 kali.
Dia rotan. Lalu ketika Dimashqi kata apa? Wallahi, aku tak redha terhadap perbuatan kau Imam Malik. Dia kata, kenapa kau buat macam ni? Kau telah menzalimi aku. Lalu ketika itu Imam Malik kata apa? Apa yang boleh untuk membolehkan untuk aku menembus kesalahan aku? Dia kata, riwayatkan kepada aku 15 hadis, kerana kau telah merotan aku sebanyak 15 hadis. Maka Imam Malik pun riwayatkan hadis. Hadis pertama, hadis kedua, sampai hadis 15. Dan ketika Dimashqi mengatakan, kau tambah kepada aku 15 kali rotan, dan kau riwayatkan aku 15 kali riwayat lagi. Maknanya tuan-tuan, sanggup kena rotan tuan-tuan, semata-mata nak dapat hadis tuan-tuan. Maka sebab itu dalam hal ini tuan-tuan, kita lihat ini adalah sabr, pengorbanan ulama-ulama kibar tuan-tuan dalam menuntut ilmu. Kenapa kita kena ceritakan berkaitan dengan kesabaran ulama-ulama dalam menuntut ilmu tuan-tuan? Kerana ini merupakan satu motivasi kepada diri kita. Kalau kita hari ini hidup hari ini tuan-tuan, kita tak boleh nak tiru seperti ulama-ulama terdahulu, maknanya kita gagal tuan-tuan dalam kehidupan kita. Kalau hari ini segala kemudahan ada pada diri kita, telefon kita ada, laptop kita ada, iPad kita ada, segala-gala benda Allah kita ada tuan-tuan, tapi kita tak tahu pun satu ilmu pengetahuan tuan-tuan, maka bermakna diri kita telah gagal. Dan sesuailah dengan apa dikatakan oleh Imam Syafi'i, fakabbir alaihi arba'an liwafatih, angkatlah takbir sebanyak 4 kali solat jenazah kepada dia kerana dia dah meninggal sebenar tuan-tuan. Kita tak ada inisiatif. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, saya katakan kita ada perpustakaan kita hari ini, segala kitab kita nak, segala buku kita nak, kita ada tuan-tuan. Nak kitab apa? Nak kitab agama, kita ada. Nak kitab bukan agama, kita ada. Nak kitab engineering, kita ada. Nak kitab liberal pun kita ada tuan-tuan. Segala-galanya kita ada tuan-tuan. Nak atau tak nak saja tuan-tuan. Maka sebab itu dalam hal ni, kita hidup dalam kelompok-kelompok ataupun bai'ah, suasana ilmu pengetahuan. Kita hidup dalam universiti tuan-tuan. Sepatut attitude kita dengan attitude orang lain lain tuan-tuan, beza. Kita tak boleh sama dengan orang yang duduk, contoh kita katakan duduk di tempat yang lain, di pejabat-pejabat yang lain, contoh pejabat peguam lah tuan-tuan. Pejabat peguam mungkin dia mahir berkaitan dengan akta-akta, tapi dia takkan sama dengan orang yang duduk dalam suasana akademik. Orang yang duduk dalam suasana akademik, dia berbahasa dia dalam perbahasan akademik. Maka sebab itu dalam hal ini tuan-tuan, kita perlu letakkan diri kita, siapa yang kita nak jadi, apa yang kita nak jadi sebenar tuan-tuan. Maka tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat di antara pesanan-pesanan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam ilmu tuan-tuan, dia kata apa? Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada dunia wal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Pesanan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tuan-tuan perlu untuk kita ingat. Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang nakkan keduniaan, dia perlu untuk berilmu. Siapa yang nakkan kepada akhirat, dia perlu kepada ilmu. Dan siapa yang nakkan dunia dan juga akhirat, dia perlu kepada ilmu. Ilmu ni tuan-tuan, kenapa Imam Syafi'i katakan sedemikian tuan-tuan? Kerana ini kita katakan tadi, kerana kita nak mengelakkan diri kita daripada dicelakakan oleh orang lain, ataupun dinaikkan darjat dan martabat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah katakan, innama yakhshallahu min ibadihi ulama, dan sesungguhnya orang yang paling takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan. Dalam surah Taubah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Allah SWT ceritakan dalam surah Taubah tuan-tuan. Surah Taubah awal dia adalah kisah berkaitan dengan jihad. Selepas ayat tersebut pun menceritakan tentang jihad. Tapi Allah Azza wa Jalla masukkan ayat berkaitan dengan menuntut ilmu ni dalam berkaitan dengan jihad. Kenapa tuan-tuan? Allah kata, walaula nafara min kulli firqatin ta'ifah liyatafaqahu fid din. Kenapa tidak ada sekelompok di kalangan kamu yang mereka ini liyatafaqahu fid din, yang pergi menuntut ilmu agama, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, untuk beri peringatan kepada kaum-kaum mereka setelah mereka balik kepada kaum-kaum mereka.
Ataupun setelah mana orang yang pergi berperang ni balik semula ke kampung halaman mereka, lalu mereka diberikan peringatan oleh Allah, oleh orang yang menuntut ilmu. La'allahum yahdharun, mudah-mudahan mereka itu mendapat peringatan. Allah Azza wa Jalla nak bagi tahu kepada kita tuan-tuan bahawa menuntut ilmu ini salah satu daripada bidang jihad fi sabilillah. Kita tengok tuan-tuan, ada seorang ulama, dia kata apa? Man talab al-hadith aflas. Siapa yang menuntut ilmu hadis, dia akan bankrupt. Ulama hadis kata dia tuan, siapa yang menuntut ilmu hadis, dia akan bankrupt. Kenapa dia kata macam tu tuan? Kerana kalau kita lihat Ibn Ward rahimahullah ta'ala, dia berkahwin dengan seorang perempuan janda kerana semata-mata nak dapatkan kitab warisan Imam Syafi'i rahimahullah. Dia kahwin dengan janda tuan. Kerana perempuan janda ni dia dapat daripada suami yang meninggal tu, faraidkan harta pusaka dia kitab Imam Syafi'i. Dia kahwin semata-mata apa? Bukan kerana cantik. Dia kahwin kerana duit ke? Tak, bukan kerana duit, tapi kerana kitab itu. Dia kahwin kerana kitab, sanggup untuk bina rumah tangga dengan perempuan tersebut, nak dapatkan kitab Imam Syafi'i. Kerana itu Syekh ni kata apa? Man talab al-hadis aflas. Siapa yang menuntut ilmu hadis, dia pasti bankrupt. Tuan-tuan, kita lihat orang yang gila kepada kitab tuan-tuan. Alhamdulillah saya tak sampai gila macam tu tuan. Walaupun alhamdulillah lah Allah berikan kelebihan pada saya, adalah sikit kitab tuan-tuan. Adalah sikit kitab. Dia kata apa? Orang yang gila kepada kitab tuan-tuan, kalau kita lihat Sahih Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari 12 jilid. Kalau kita lihat 12 jilid lebih kurang tebal itu tuan. Ada yang cetakan yang cantik ataupun cetakan yang kualiti, harga lebih kurang dalam 1,800, 2,000 ringgit. Itu adalah paling minimum. Kalau muncul contoh cetakan Darul Taqwa ataupun cetakan Darul Salam, mungkin barangkali 800 ke 1,000. Tak kira lagi Sahih Muslim. Dan bahkan Sahih Bukhari itu dia ada syarah, ada ta'liq pula ni. Maksud syarah kepada ta'liq ni, syarah kemudian ditakidkan lagi, diperbetulkan lagi. Okey, Syekh ni betul tak tidak, Syekh ni betul ke tidak, Syekh ni betul ke tidak, ataupun ada dari segi tad'if ataupun tasih, mendaifkan hadis tersebut ataupun mensahihkan hadis tersebut. Ada lagi tambahan-tambahan. Kalau kita lihat kitab yang dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, iaitu kitab Majmu' Imam Nawawi Syarhi bil Muhadzab li Syairazi. Kitab tersebut tuan-tuan, jilid dia 22 jilid. Kita tuan-tuan mungkin kita tak pernah tengok, mungkin hanya sekadar mungkin kita tengok satu jilid. Tapi kalau kitab Arab tuan-tuan, dia berbeza. Kitab Arab dia berbeza. Dia punya panjang tuan-tuan, alhamdulillah Allah rezeki saya pakai kitab dia dari sini sampai sini. Panjang dia 22 jilid. Harga dia 4,000. Harga dia 4,000 ringgit. Sebab itu tuan-tuan, guru kami Fadil Dr. Basit hafizahullah ta'ala, madrasah rumah dia tuan-tuan, maktabah tuan-tuan, satu bilik maktabah dia. Dan dia tuan-tuan, ketika itu rumah dia di Manji, di Kuala Krai. Lalu orang tanya kepada Dr. Basit, Datuk nak tanya, Datuk punya kitab ni nilai berapa? Dia kata, antara berapa? Dia kata, barangkali lebih kurang 50,000. Dia kata 50,000 harga kitab tuan. Dia kata tak, lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Itu sekadar tuan. Jadi sebab itu orang ni kalau betul-betul dia gila tuan berkaitan kitab, dia tak fikir duit tuan. Dia sanggup gadai duit. Sebab itu ada tokoh ulama katakan apa? Bai'ud dar liyashtadil azkar. Kamu jual rumah kamu untuk kamu beli kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Tuan, sanggup tak sanggup kita tuan, jual rumah kita tuan nak beli kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Kitab Al-Azkar Imam Nawawi tuan, satu jilid terbani tuan. Syarah beli kitab Al-Azkar. Bahkan ada yang mukhtasar kitab Al-Azkar, kecil je, pendek ni, pentasani, tu saja. Tapi ulama kata apa? Bai'ud dar, jual rumah kamu liyashtari azkar, untuk beli kitab Al-Azkar. Maka sebab itu dalam hal tuan-tuan, berkaitan dengan sabar dalam kita menuntut ilmu tuan-tuan, adalah benda yang sangat-sangat umum. Sabar dari apa yang kita nak. Sabar dari tenaga, sabar dari berduit kita,
sabar dari segi waktu kita, itu semua tuan-tuan termasuk dalam bidang lingkup jihad fi sabilillah. Sebab itu Nabi katakan apa? Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang menuntut ilmu ataupun pergi berjalan untuk menuntut ilmu, Allah kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman ataupun yabtaghi fihi wajhillah, untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah akan mudahkan dia untuk jalan menuju ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Syurga ni tuan-tuan, benda yang sangat-sangat sukar tuan-tuan. Dalam kita meniti titik sirat tu tuan-tuan, pelbagai mihnah, pelbagai cabaran yang perlu untuk kita sampai di sana tuan-tuan. Walaupun kita kata tak panjang pun perjalanan, tapi dari segi kita nak sampai ke penghujung tuan-tuan, pelbagai dugaan kita akan dapat. Kita ditarik kaki, auzubillah, kita dicabut tuan-tuan, kita diletakkan duri dan sebagainya. Tapi dengan satu cara tuan-tuan, kita menuntut ilmu Allah Azza wa Jalla tuan-tuan, Allah permudahkan kita jalan ke syurga Allah Azza wa Jalla. Tak nakkan lagi tuan-tuan. Maka sebab itu kita lihat ulama-ulama terdahulu, mereka sanggup untuk bergadai tuan-tuan, sanggup untuk biarkan tapak kaki mereka. Seorang tokoh tuan-tuan, dia katakan, aku kencing berdarah sebanyak 2 kali. Pertama kali di Basrah, yang kedua di Madinah. Kenapa? Kerana dia berjalan tanpa menggunakan selipar tuan-tuan. Dia berjalan untuk ilmu tanpa menggunakan selipar. Beribu kilometer tuan-tuan jalan, nak cari ilmu pengetahuan, nak cari hadis tuan-tuan, sampai kencing dia berdarah sebanyak 2 kali tuan-tuan. Kita hari ni tuan-tuan tak ada, tak sampai macam tu. Start enjin kereta tuan-tuan, start motor tuan-tuan, terus berdesup sampai ke masjid. Tak payah nak sampai kencing berdarah. Memang kita kencing dekat tandas pun tuan-tuan, kan, tak fikir kencing berdarah ke tak berdarah ke, tak kisah. Hujan tak apa, pakai kereta tuan-tuan. Itu kita hari ini. Ulama-ulama terdahulu beza tuan-tuan. Maka sebab itu saya ceritakan benda-benda tuan-tuan, saya ceritakan tokoh-tokoh ni tuan-tuan. Kenapa? Sebagai galakan motivasi kepada kita. Allah Azza wa Jalla ceritakan dalam Al-Quran tuan-tuan, ketika mana Nabi SAW give up tuan-tuan dalam dakwah Nabi. Nabi sedih disebabkan umat dia tak terima dakwah Nabi. Allah Subhanahu wa taala datangkan kisah-kisah umat terdahulu. Kisah-kisah umat terdahulu, Allah ceritakan kepada Nabi. Nabi dapat balik semangat untuk sebarkan, teruskan berkaitan dengan dakwah Nabi SAW. Itu yang pertama tuan-tuan. Dan yang kedua, kalau kita lihat ilmu itu tuan, Imam Syafi'i kata, ilmu ini menjadikan kita orang yang berakal. Dan seperti mana orang mengatakan, aku mampu berhujah dengan 10 orang yang pandai. Aku seorang, aku boleh hujah dengan 10 orang pandai, tapi aku kalah kalau berhujah dengan seorang bodoh. Nak kata macam tu tuan. Kenapa? Orang bodoh ni tuan, pusinglah, kelok sini, kelok sana, kelok sini. Lepas kita pun pening tuan. Kita aku cakap salah ke? Kan? Kita jadi pening tuan. Tapi orang yang pandai, orang yang cerdik, dia akan berhujah dengan menggunakan fakta. Tapi bila kita berhujah dengan orang bodoh itu tuan, kita kata, alah, nak terang kat dia tak faham. Kita terang kat dia, lagi dia tak faham. Dia terang kat kita, kita pun jadi pening tuan. Maka Imam Syafi'i katakan, bila kau jumpa dengan macam ni, kau tak payah nak cerita panjang, kau tak payah nak sembang panjang, kau cakap Assalamualaikum, kau belah. Itu semata kan. Tak payah nak cerita itu dan sebagainya, nak masuk mukadimah kalau Allah Ta'ala, kalau Rasul, tak payah kan. Kau cakap hal kau. Itu kata. Itu yang kedua. Yang ketiga tu tuan, pesan Imam Syafi'i rahimahullah kata, akhilan tanal ilma. Jadi ini syair dia kata, akhilan tanal ilma illa bi sittatin, zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bughdatin wa suhbatil ustadi wa tuli zaman. Yang pertama Imam Syafi'i mengatakan, akhilan tanal ilma, wahai saudaraku, kau takkan mampu untuk dapatkan ilmu illa bi sittatin, melainkan dengan 6 benda ni. Yang pertama Imam Syafi'i mengatakan, zakain, kamu cerdik. Sebab itu tuan-tuan, kita hari ini tuan-tuan, kita lihat, kita nak hantar orang tuan-tuan, contohlah dari segi dia ilmu pengetahuan, ilmu agama tuan-tuan. Kenapa ulama-ulama terdahulu tuan-tuan, kita lihat Ibnu Sina, Ibnu Firas, Ibnu Khuzaimah dan sebagainya tuan, mereka bukan hanya sekadar pandai dari segi bidang agama, tapi mereka pandai dari segi bidang yang lain. Kerana zakat, kecerdikan mereka memang ada. Tapi hari ni tuan-tuan, minta maaf saya katakan,
kebanyakan orang, institusi-institusi pondok tuan-tuan saya kata, ataupun pusat-pusat tahfiz, bila anak kita lihat dia ni macam tak jadilah bidang akademik, tapi bidang pengajian agama, pergi hantar ke tahfiz. Mudah soal dia keluar, dia boleh jadi tahfiz. Kadang-kadang itu pemahaman kita yang salah. Sepatutnya tuan-tuan, anak kita yang brilliant, anak kita yang cerdik, anak kita yang hebat dari segi pemikiran tuan-tuan, kita hantar pergi mereka pusat tahfiz. Sekarang ni tuan-tuan, bukan hanya sekadar pusat tahfiz mengejar ilmu agama, bukan tuan-tuan. Berapa banyak pusat-pusat tahfiz sekarang ni ada tahfiz dan ada rasain. Ramai. Dan alhamdulillah kita tuan-tuan, kita ada persijil tahfiz. Anak kita yang belajar engineering, yang belajar teknikal dan sebagainya, kita serapkan mereka dengan tahfiz. Kenapa tuan-tuan? Ulama-ulama terdahulu hafaz Al-Quran tuan-tuan adalah benda yang paling basic. Tapi kita hafaz Al-Quran benda yang paling terakhir. Yang paling basic apa? Sepih. Kau hafaz sepih. Kau tak hafaz sepih, pak hebat kau. Kan? Tapi budak dulu, ulama-ulama terdahulu hafiz Al-Quran pertama. Selagi tak hafaz Quran, tak boleh belajar tak boleh. Tak akan belajar ilmu hadis, tak akan belajar ilmu fiqh, tak akan belajar ilmu yang lain. Jadi perkara tersebut, zakain adalah syarat pertama untuk menuntut ilmu. Dan yang kedua, hirsun, jaga ilmu tersebut. Jaga ilmu ni tuan-tuan dengan cara bagaimana? Dengan cara qaid. Ilmu tu seperti mana Nabi katakan, ilmu tu adalah binatang buruan. Kalau kamu dapat binatang buruan tadi, kamu ikat terus. Jangan kamu biarkan dia lepas. Kamu dah tembak tuan-tuan, dah tangkap binatang buruan tadi, kita pegang dia tuan-tuan, lepas tu kita lepaskan. Kalau kita kata, kenapa kau lepaskan? Dapat peluk menjadi dah, kan? Dapat peluk menjadi dah. Macam tu ilmu. Datang kuliah tuan-tuan, tapi kita dengar, tak catat. Lepas tu kita apa? Tak apa, dapat ilmu pun sikit lah, dapat sikit pun jadilah. Seperti itulah ilmu tuan-tuan. Kalau kita tak ikat, dia akan lagi. Sebab itu Imam Syafi'i katakan hirsun, pelihara dia, jaga dia. Bagaimana? Dengan cara kita catat. Alhamdulillah hari ni kita ada ni live record. Tak catat pun tak apa, semua kita boleh kaji balik, kita dengar balik. Alhamdulillah. Kemudian wajtihadin, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ni bagaimana tuan-tuan? Seperti mana kalau kita lihat Abu Fadl Al-Mutawakkil. Abu Fadl Al-Mutawakkil ni tuan-tuan, dia merupakan di antara khalifah yang ke-10 pada pemerintahan Abbasiyah. Abu Fadl Al-Mutawakkil, seorang ulama yang hebat tuan-tuan, anak kepada khalifah, dan dia merupakan menjadi khalifah pada tahun ketika itu tuan-tuan. Abu Fadl Al-Mutawakkil tuan-tuan digelar sebagai Al-Mutawakkil ala Allah. Ya, Al-Mutawakkil ala Allah. Dulu sultan kita ada Al-Mutawakkil ala Allah, Sultan Riayatuddin Al-Mutawakkil ala Allah, ya. Lalu nak katakan Abu Fadl bagaimana? Dia akan keluar daripada rumah dia tuan-tuan sebelum subuh. Dia pergi dia berguru dengan Abu Bakar bin Abi Dawud, anak kepada Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala. Dia belajar dengan Abu Bakar bin Dawud tuan-tuan. Dia belajar sampai tengah hari. Tuan. Dan dia kata apa? Selama 30 tahun aku belajar dengan Abu Bakar ibn Abi Dawud, aku tak sempat makan harithah. Harithah ni pun, harithah ni tepung dicampur dengan maisan-maisan yang biasanya juga dijual pada waktu pagi. Contoh kalau kita nasi lemak lah tuan-tuan. Selama lebih kurang 20 tahun lebih tuan-tuan, dia tak dapat makan harithah. Sungguh pun dia tu anak kepada khalifah. Kenapa tuan-tuan? Ijtihad dia, bersungguh-sungguh tuan-tuan, keluar daripada waktu pagi, balik tengah hari orang tak jual harithah tuan. Dia sanggup gadaikan harithah ni tuan-tuan. Biarlah aku tak dapat makan harithah pun tak apalah, yang penting aku dapat ilmu pengetahuan. Dan dia akan datang sebelum datangnya guru tuan-tuan. Dia akan datang sebelum datangnya guru. Ramai di kalangan para ulama salaf salih tuan-tuan, mereka datang 1/6 malam tuan-tuan, pergi ke masjid, rupa-rupa dengan berhadapan supaya dia dapat duduk berhadapan dengan guru dia. Rupa-rupa dia sampai, kalau 1/6 tu dengan pukul 4 pagi ataupun 2 jam sebelum subuh tuan-tuan, dia dah keluar pergi untuk ilmu, dia sampai ke masjid, rupa dia orang paling tak akhir datang tuan. Ada orang lagi awal daripada mereka ni sampai ke masjid tuan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Orang yang tak bersungguh-sungguh dia tak akan dapat. Orang yang tak bersungguh-sungguh dia tak akan dapat ilmu pengetahuan. Kemudian
wa suhbatil ustaz, dan kamu sentiasa bersohbah dengan ustaz. Maksud bersohbah ni ialah kamu berdampingi ustaz. Guru kita tuan-tuan, kita ni tuan-tuan perlu cari orang yang paling rapat dengan kita. Kerana itu tuan-tuan, kalau kita lihat Imam Ahmad bin Hanbal, dia kawan karib dengan Yahya bin Ma'in, dua-dua ni ulama hadis. Imam Ahmad bin Hanbal dia akan sentiasa dengan Imam Yahya bin Ma'in, pergi mana-mana dia akan bersama. Makna tuan-tuan, ini kita katakan kena cari kawan, partner kita untuk belajar ilmu. Seperti mana Abu Zur'ah, Abu Zur'ah, dia kawan dia yang lain, Ibnu Abdul Ghani yang Maqdisi, Abdul Ghani yang Maqdisi, dia kawan dengan Ibnu Al-Maqdisi, dia kawan dengan kawan-kawan dia. Dia cari kawan, jom kita belajar ilmu. Maka sebab itu besok berarti ustaz ataupun cari kawan-kawan yang terbaik, menjadikan kita orang yang berilmu. Dan kemudian waktu di zaman dan panjangnya zaman kita belajar tuan-tuan. 4 tahun tuan-tuan tak cukup sebenarnya tuan-tuan. 4 tahun tak cukup, di universiti kita tak cukup. Sebab itu alhamdulillah inisiatif kerajaan kita tuan-tuan, adanya takmir, adanya program dan sebagainya tuan. Maka sebab itu dalam hal tersebut kita katakan apa, tuli hayati, panjangnya kita punya pembelajaran, tempoh pembelajaran, itu yang menyebabkan kita dapat untuk ilmu pengetahuan dalam diri kita. Baik, kesimpulan tuan-tuan puan dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, guru kami tuan-tuan, dia kalau dicerita berkaitan dengan as-sabr ulama fi talab al-hadis, sabar ulama dalam tuntut ilmu, 2 jam tuan-tuan syarah dia, 2 jam setengah syarah dia. Tapi kita alhamdulillah ada kesempatan tak kita buat lagi, insya-Allah next time kita buat lagi tuan. Kita bahas lagi berkaitan dengan sabr ulama penuntut ilmu hadis tuan. Sebagai kesimpulan tuan, antara perkara yang kita kena tekankan dalam sabar kita menuntut ilmu, yang pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas ni tuan-tuan, sebab itu Nabi kata apa? Man talabal hadis, siapa yang belajar hadis, man talabal ilmi, siapa yang belajar ilmu pengetahuan, tak kisahlah ilmu mana tuan-tuan, ilmu Al-Quran ke, ilmu engineering ke, ilmu itu dan sebagainya, liyubahin nas, untuk berbangga-bangga di hadapan manusia, ataupun untuk kamu bergaduh dengan orang-orang jahil, maka Nabi kata apa? Allah akan campakkan dia ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Allah akan campakkan dia ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita kata apa? Kita katakan niat yang ikhlas untuk menuntut ilmu. Macam mana sekalipun tuan-tuan, untuk menuntut ilmu. Dan siapa yang menuntut ilmu agama untuk dunia, Allah SWT akan bagi. Allah akan bagi. Ada orang tuan-tuan menuntut ilmu kenapa? Untuk aku bangga ustaz, untuk aku jadi glamour, untuk aku masuk TV, untuk aku pakai Velfire, untuk aku pakai Porsche, contoh tuan. Ada tuan-tuan? Ada. Berapa? Saya murah ustaz, 3,000 cukup lah, kan, 1 jam. Satu hari tuan-tuan 9,000, 10,000 tak lagi tuan. So kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah maghrib, kuliah syak, yang 3,000, 12,000 satu hari, kan. Maka nak katakan orang macam ni tuan-tuan, Allah tak mana. Dan Allah jadikan amalan mereka di akhirat, wa yubtilu a'mala, Allah batalkan segala amalan-amalan soleh yang mereka lakukan tuan-tuan. Maka sebab itu menuntut ilmu yang pertama adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tuan-tuan, menuntut ilmu ini perlukan kepada pengorbanan. Saya dah katakan tadi perlu pada pengorbanan. Tak ada pengorbanan kita takkan dapat ilmu. Dan yang kedua tuan-tuan, yang ketiga iaitu adab kita dengan ilmu. Adab kita dengan ilmu dan adab kita dengan guru tuan-tuan adalah benda yang paling basic kita kena datang. Sebab itu para ulama katakan al-barakatu fil kabair, fil kibar, dikatakan barakah itu ada pada yang kibar, barakah itu ada pada guru-guru kamu yang besar. Maka sebab itu guru ni kita kena perlu hormat, guru perlu untuk kita hormat. Sebab itu Sufyan bin Uyainah mengatakan nuha an natakallama fil kabair, kami ni dilarang untuk berkata-kata di hadapan guru-guru kami yang kibar, dia kata, sampai tahap macam tu. Kerana apa? Kerana menghormati orang-orang yang alim. Menghormati dengan mengagungkan dua benda yang berbeza. Kita perlu menghormati, tetapi jangan sesekali
Bila menghormati itu menyebabkan kita punya kefahaman kita jadi salah. Kita nampak guru kita buat salah, tak apalah, mungkin guru kita betul. Tak, tuan-tuan, salah. Kalau kita nampak guru kita salah, itu salah. Tegur itu, tuan. Bukan ada setengah orang disebabkan terlalu taksub dengan guru. Kita kata terlalu taksub dengan guru. Guru pegang bini, tuan-tuan, tak apalah, guru ada berkat pada guru kita, dia pegang bini kita pun tak apa. Guru kata, kau senjak aku nak ada keberkatan sikit yang aku nak beri kepada isteri kau. Guru kita berduaan dengan bini kita dalam bilik, tak apalah, kita husnuzon dengan guru kita. Itu salah, tuan-tuan. Tak boleh macam tu. Salah tetap salah, hak tetap hak, batil tetap batil. Menghormati benda yang berbeza, taksub benda yang berbeza. Jangan sampai kita jadi taksub menghilangkan hormat kita kepada guru. Dan jangan sampai guru kita hormat kepada guru kita sehingga menyebabkan kita jadi taksub kepada guru kita. Hormatlah guru kita pada martabat dia sebagai seorang guru. Dia bukan Nabi, tuan-tuan. Dia tetap ada salah dan dia tetap ada benar. Mana yang benar kita ikut, mana yang salah tetap kita salah, tuan-tuan. Macam saya juga, tuan-tuan. Barangkali dia salah, tolong tegur. Tak ada masalah, tuan-tuan. Walaupun ada sebagai orang kita suka tegur. Awak, saya mengajar, awak jangan tegur saya. Kan ada itu, dia marah, tuan. Saya belajar dia jauh, saya belajar kat Morocco, awak tegur saya. Siapa awak? Kan? Macam tu. Tapi saya alhamdulillah, saya salah, saya tetap terima kesalahan dan saya akan berbetulkan kesalahan saya, tuan. Dan yang keempat, tuan, kita nak menuntut ilmu ni, tuan, jauhkan diri kita daripada maksiat. Ini adalah benda yang paling mustahab. Jauhkan diri kita daripada maksiat. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, syakawtu ila waqi'in an su'il hifzi fa'arshadani an tarkil ma'asi fa innal ilma nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Imam Syafi'i katakan dalam syair ini, dikatakan syakawtu ila waqi'in an su'il hifzi, aku mengadu kepada waqi' tentang buruknya hafalanku, fa'arshadani an tarkil ma'asi, maka dia perintahkan kepadaku, tunjukkan kepadaku untuk hilangkan ataupun ngelakkan diri kamu daripada maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Fa inna ilmu nur, maka sesungguhnya ilmu itu adalah nur, wa nurullah la yuhda lil 'asi, dan sesungguhnya ilmu itu tak akan memberi petunjuk kepada orang yang buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tuan kita kata, ustaz saya buat maksiat pun saya elok, ustaz. Betul, kita kadang kita buat maksiat tapi kita elok, tapi dari segi keberkatan ilmu itu tak ada. Dari segi pahala kita dapat itu tak ada, tuan. Maka sebab itu dalam hal tersebut, kita empat perkara ni kita kena jaga. Banyak lagi, tuan, yang saya nak sampaikan, tuan, berkaitan dengan ilmu. Ada ilmu baru jantan, kan? Bukan duit itu baru jantan, tapi ilmu tu baru jantan. Sebab dia kata, Imam Syafi'i mengatakan, demi Allah, dia katakan yang terakhir, demi Allah adalah ilmu dan takwa itu akan melahirkan kamu menjadi seorang jantan yang sejati. Tanpa ilmu dan takwa, kita tak jadi apa-apa, tuan. Ilmu tak ada, takwa tak ada, tak jadi apa-apa. Maka sebab itu, ilmu dan takwa itu akan menjadikan diri kita sebagai orang yang jantan. Yang perempuan jadi muslimah sejati lah. Takkan nak jadi jantan juga, kan? Ini yang lelaki gitu, tuan. Dia akan jadi kepala keluarga, dia akan jadi ketua masyarakat. Maka dengan ilmu dan juga takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, tuan-tuan, insyaAllah banyak lagi perbahasan sudah, tuan, yang saya nak bahaskan, yang kita tak sempat untuk perbahaskan. InsyaAllah mungkin kita boleh buat sesi kuliah yang seterusnya, tuan. Minta restulah daripada Cik Azman dan Cik Azman untuk kita buat kuliah yang next time, tuan. Masih lagi dalam perbahasan ini, insyaAllah next time kita bahaskan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati kita dan menjadikan setiap amalan kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memasukkan kita semuanya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al a'malana kullaha salihah wa liwajhika khalisah wa la taj'al fiha li ahli syai'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah ceramah kita pada pagi ini. Dengan apa yang disampaikan Ustaz kita tadi, semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bersabar dalam menuntut ilmu, mengamalkan dan menyampaikannya, insyaAllah. Seterusnya, majlis menjemput Ketua Pustakawan Encik Azman bin Ayub diiringi Encik Arman untuk